Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. So hari ini Izzat nak mulakan sedikit perbahasan mengenai episod ke-24 Ultraman Decker. Tapi macam biasalah, sebelum kita mulakan perbahasan kita intro dulu lah macam biasa, okey? Episod ke-24 Ultraman Decker dibukakan dengan Rimon dan juga Hanejiro yang sedang merawat Kanata di hospital di Nurse DC. Kanata waktu itu telah pun mengalami kecederaan setelah dia dikalahkan oleh Terrafesa yang berada di bawah kawalan Agams yang dikawal oleh Sphere. Rimon ni pun bertanyalah kepada Hanejiro sejak bila Hanejiro ni mengetahui identiti Kanata sebagai Ultraman Decker. Hanejiro pun menyatakan kalau dia sudah pun mengetahui identiti Kanata sebagai Ultraman Decker waktu pertarungan mereka dengan Gomora yang kemudian pun berubah menjadi Sphere Gomora. Kanata pun bangun dan dia sebenarnya tahu ya, Rimon pun dah tahu identiti dia sebagai Ultraman Decker. Dia pun meminta Rimon untuk merahsiakan identiti dia. Waktu tu Kanata ni pun dia pun selak lah baju hospital waktu tu, dan dia nampak dekat badan dia tu ada nampak macam tompok-tompok Sphere lah. Kita kemudian pun berlanjut ke apa ni, dan tajuk untuk episod hari ni adalah End of a Dream ataupun dalam bahasa Melayunya berakhirnya sebuah mimpi. Memandangkan bacaan kubah Sphere semakin kuat daripada semasa ke semasa, pasukan God Select akhirnya telah mengambil keputusan untuk menghancurkan 3 menara Sphere. 3 menara Sphere ini telah pun dikategorikan dengan nama tersendiri seperti Alpha, Gamma dan juga Omega. Mereka akhirnya telah pun membuat rancangan untuk menghapuskan ketiga-tiga tiang tersebut sebelum kehadiran Mother Spherosaurus. Dan Hanejiro pun telah memaklumkan kalau dia telah pun mendeteksi satu tenaga yang besar di luar angkasa. Mereka semua berspekulasi yang itu adalah Mother Spherosaurus, dan perkara tersebut telah pun dibuktikan sekali lagi apabila Kapten Kaizaki Sawa telah pun memaklumkan kalau bacaan Kubah Sphere semakin kuat dan ia akan mengecil dalam masa 3 jam. Oleh itu pasukan God Select akhirnya telah pun memulakan rancangan yang mana mereka akan menghancurkan 3 pilar tersebut dengan menggunakan jenis bom yang diubah sesuai dengan menggunakan Mega Earth. Dan dia pun menyatakan kalau Gas Hawk, Gas Falcon dan juga Nurse DC masih lagi berada dalam fasa pembaikian. Tapi bagaimanapun diam Nurse Cannon masih boleh digunakan. Kirino ni khawatir lah, boleh ke dia orang 4 benda ni kan dah lah Terrafesa pun tengah jaga 3 tiang tu, boleh ke dia orang ni kalahkan Terrafesa. Tapi Hanejiro menenangkan Kirino dan menyatakan kalau mereka berdua akan menyimpan tenaga sementara menyerahkan tugas yang lainnya kepada Taiji Morohoshi, Sawa dan juga Ryumon. Dan kemudian pun seperti yang dirancangkan, Kapten Taiji pun mengarahkanlah Kirino, Smith, Ryumon dan juga Kaizaki untuk melaksanakan tugas yang telah pun diberikan. Bukan pasukan God Select je yang akan turut serta dalam misi kali ini, tapi pasukan TPU pun turut akan mengambil bahagian sebagai salah seorang pasukan yang mengambil bahagian dalam pertempuran kali ini. Dan mereka ni pun telah pun dibahagikan kepada beberapa kumpulan, dan setiap kumpulan itu akan diketuai oleh seorang anggota God Select. Misalnya Asumi akan mengetuai tim A, Rimo yang akan mengetuai tim B, Kirino yang akan mengetuai tim C, dan juga Kaizaki Sawa yang akan mengetuai tim D. Habis waktu dalam tu Kanata ni nampak macam masih lagi sakit tau, mungkin sebab bahagian Sphere yang ada dekat tubuh dia tu lah. Dan seperti yang dirancangkan, mereka semua telah pun bergerak untuk melakukan yang terbaik untuk menghapuskan 3 tiang Sphere tu lah. Dan sebelum tu Taiji Morohoshi telah pun memberikan kata-kata semangat kepada diorang. Tanpa buang masa, pasukan God Select dan juga tim yang lain pun bergeraklah ke lokasi yang telah pun diarahkan. Tapi bukan senang lah mereka nak ke sana tu, sebab mereka ni akan sentiasa bertempur dengan Sphere Soldier. Kesemua pasukan yang diketuai oleh God Select akhirnya tadi telah pun tiba di lokasi yang telah pun ditetapkan. Malahan juga bom yang telah pun menggunakan Cosmic Mega Off juga telah pun dipasangkan di tempat tersebut. Dengan arahan daripada Kaizaki, mereka semua pun mengaktifkanlah bom untuk meletupkan menara Sphere tu. Setelah menara Sphere Omega telah pun dihancurkan, tinggallah lagi 2 pilar lagi, iaitu Gamma dan juga Alpha. Taiji Morohoshi yang berada di Nurse DC pun menggunakanlah Nurse Cannon untuk menghancurkan Sphere Gamma. Dia berjaya lah menghancurkan menara Sphere Gamma tu. Tapi malangnya Terrafesa ni telah pun mengetahui tentang rancangan mereka, dan dia telah pun melepaskan tembakan yang kuat kepada Nurse DC. Dan Taiji Morohoshi pun mengalami kecederaan yang teruk lah akibat daripada serangan Terrafesa. Pasukan God Select yang lainnya bersama dengan TPU yang lain pun cubalah untuk menyerang Terrafesa, tapi mereka pula yang kena serang oleh Terrafesa. Melihat keadaan itu, Asumi pun mengambil keputusan untuk berhadapan dengan Agams ataupun Terrafesa. Dia pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Flash Type. Tapi bagaimanapun disebabkan konsep Ultraman Decker ni mempunyai konsep yang sama dengan dinamis daripada siri Ultraman Nexus, menjadi apa yang berlaku pada Kanata turut dirasakan oleh Decker. Sebab waktu pertarungan tu Decker ni baru tolak Sphere je, dia tak menerima kecederaan teruk lagi. Tapi waktu tu dia dah mula lemah, manakala Agams yang berada dekat dalam tu seolah-olah macam dikawal oleh Sphere tau.
Disebabkan menggunakan flash tag ni tak memungkinkan Decker untuk menang, Kanata telah menggunakan kad milik Dynamic Tide sekali lagi untuk bertarung dengan Terrafacer. Waktu Decker tengah bertarung dengan Terrafacer tu, menara Spear Gamma yang telah dimusnahkan oleh Nurse DC ni, Spear ni datang dan membaiki semula lah menara tu, sebab dia ni tetap juga nak panggil induk sebenarnya iaitu Mother Spearosaurus tu untuk datang ke bumi. Waktu tu Decker dan juga Terrafacer ni terus-terusan lah bertarung. Terrafacer ni memang cukup kuat lah, memang wajar lah sebabnya Terrafacer tu dah lah dibuffkan dengan Spear sebelum ni. Lepas tu pula Decker pula dia berada dalam keadaan lemah, jadi sebab tu lah dia dapat mengatasi kekuatan Ultraman Decker Dynamic Tide ni. Tapi Kirino dan juga Rimon terus-terusan membantu Decker. Dan waktu tu Kanata pun menjadilah Naruto Uzumaki di mana dia telah menggunakan salah satu jurus terkuat milik Naruto iaitu Top no Jutsu untuk menyedarkan Agam semula. Dia pun mengatakan lah, adakah selama ini yang Agam ni nak, adakah Agam ni nak menghilangkan diri dia untuk menghapuskan kesilapan dia, dan juga adakah ini yang Lelia hanya sebenarnya melakukan. Alah, macam cerita-cerita Naruto punya tu lah, dialog apa semua tu. Dan waktu tu Agam akhirnya telah pun bertemu semula lah dengan Lelia ya. Dan sebelum dia bertemu dengan Lelia tu, Decker ni pun menggunakanlah Dynamite Beam sekali lagi ya. Ini adalah kali kedua ya, sebab sepanjang Decker ni menggunakan Dynamite Tide, dia banyak bergantung kepada Decker Shield Caliber dan juga Caliber Mode untuk bertarung dengan kaiju-kaiju termasuk juga Terrafacer itu sendiri. Tapi kali ini dia menggunakan semula Dynamite Beam dia setelah sekian lama ya, dan mereka berdua pun beradulah kosen. Decker melepaskan Dynamite Beam, manakala Terrafacer pula melepaskan TR Mega Buster. Dan waktu kosen mereka berdua ni tengah beradu, kita pun diperlihatkanlah dengan Agams yang bertemu semula dengan isteri kesayangan dia. Kita pun dapat tahulah yang sebenarnya apa yang sering diungkapkan oleh Lelia tu sebenarnya adalah bahasa yang dia belajar daripada orang bumi yang berkawan dengan mereka. Dia pun menyatakan kalau dia pun teringinlah nak buat ramai kawan daripada pelbagai semesta dan nak juga membina masa depan yang cerah untuk kesemua orang. Dan perkara tersebut telah pun menyebabkan Agams ni menitiskan air mata lah. Hasil daripada kosen mereka berdua yang bertempur tadi tu, Terrafacer akhirnya telah pun ditewaskan lah. Tapi tugas Decker tak tamat dekat situ je, sebab tugas Decker ni masih ada lagi, iaitu dia nak memusnahkan menara Spear Gamma tu pula. Dan waktu tu Terrafacer pun perlahan-lahan bangkit, dan Terrafacer pun melepaskanlah TR Mega Buster. Ingatkan nak hit Decker, tapi rupa-rupanya Terrafacer tu dia serang pula menara Spear Gamma yang ada dekat belakang Decker tu. Dan waktu ni lah Agams ni telah pun insaf, dan dia telah pun bekerjasama dengan Kanata ataupun Decker untuk menghancurkan menara Spear tu. Kanata pun turut sertalah bersama dengan Terrafacer untuk bekerjasama untuk menghancurkan menara Spear Gamma tu tadi. Decker sekali lagi menggunakan Dynamite Beam, Terrafacer pula menggunakan TR Mega Buster dia. Kosen yang cukup hebat antara mereka berdua ni telah pun berjaya lah memusnahkan kedua-dua menara, iaitu menara Spear Gamma dan juga Spear Alpha. Akibat daripada itu, mereka berdua ni pun berjaya lah hilangkan semua Cobra Spear yang telah pun menutupi mereka selama bertahun-tahun lamanya ya. Dan waktu tu Hanejiro memaklumkan kalau mereka telah pun mendapat semula komunikasi dengan mereka yang ada di planet Marih. Sama juga dengan Rimon dan juga Kirino. Decker ni hampir-hampir pingsan lah sebab dia dah gunakan terlampau banyak tenaga untuk bertarung dengan Terrafacer dan juga untuk memusnahkan menara Spear tu. Tapi dia ni disambut oleh Terrafacer ataupun Agams, dan Agams pun mengucapkanlah terima kasih kepada Kanata kerana telah pun menyelamatkan dia. Tapi tak tamat dekat situ je, sebab waktu mereka berdua ni tengah berterima kasih dan menghargai satu sama lain ni, tiba-tiba satu benda terjatuh di hadapan mereka, dan benda yang jatuh tu tak lain tak bukan adalah Ultraman Trigger ya. Ultraman Trigger berada dalam bentuk multi-type dan color timer dia memang tengah berbunyi teruk lah, dan nampak dia ni dah pun menerima satu kecederaan yang cukup teruk ya. Dan pada ketika itulah satu sosok pun muncul dekat situ, dan sosok tersebut tak lain tak bukan adalah Mother Spearosaurus. Apa lagi, Mother Spearosaurus pun bertarunglah dengan ketiga-tiga mereka ni tadi. Tapi dia ni selalu mencari Ultraman Trigger. Tak tahulah, mungkin sebab Ultraman Trigger adalah Ultraman pertama yang berani mencabar dia, sewaktu dia memunculkan dia. Sebab itulah dia nak cari Ultraman Trigger je. Ultraman Decker pun cubalah untuk tolong Ultraman Trigger, tapi macam tu jugalah, dia pun tak dapatlah menandingi kekuatan Mother Spearosaurus ni. Dan kemudian pula setelah Decker ni diserang teruk-teruk oleh Mother Spearosaurus, Terrafacer pula turut serta dalam pertarungan tu. Kekuatan Terrafacer tak cukup lah untuk berhadapan dengan Mother Spearosaurus. Sebaliknya Mother Spearosaurus telah pun menyerap ke semua spear yang berada dekat
dalam Terra Facer dan menggunakan Cossack Spear tu untuk melepaskan satu Kosen daripada dada dia yang cukup kuat. Pada Spinosaurus pun melepaskanlah Kosen dia tu ya, dan Kosen dia tu tepat mengenai Ultraman Trigger. Ultraman Trigger cubalah untuk menahan serangan tu, tapi dah tak mampu lagi lah Ultraman Trigger nak lawan. Dia dah terlampau lemah sangat waktu tu. Dan Ultraman Trigger pun berjayalah ditewaskan. Dan waktu Ultraman Trigger revert balik ke bentuk Kengo tu, Rimon dan juga Kirino berada dekat situ, dan mereka berdua ni dapat tahulah yang kalau Manaka Kengo ni adalah Ultraman Trigger yang telah menyelamatkan bumi 10 tahun yang lalu. Mother Spinosaurus ni pun tak berhenti lagi melakukan serangan waktu tu. Dia pun menyerang pula lah Decker. Decker pun menggunakanlah Shield Caliber dia untuk menahan serangan daripada Mother Spinosaurus tu. Dan kita pun diperlihatkan lah bagaimana keadaan Kanata waktu tu. Kat belakang tangan Kanata tu kita dah boleh nampak ada banyak spear dekat situ ya. Mother Spinosaurus tu berjaya lah juga untuk menembus perisai milik Ultraman Decker waktu tu. Mother Spinosaurus ni nak lepaskanlah sekali lagi Kosen dia kepada Ultraman Decker. Terra Facer pun mengorbankanlah diri dia dengan berdiri di hadapan Decker untuk menahan serangan Mother Spinosaurus. Tapi Agams ni tak mampu lah untuk menahan, dan akhirnya Agams pun terkorbanlah di dalam pertempuran tersebut. Manakala Decker pula dia kembali semula ke bentuk Kanata tu tadi. Sementara tu Mother Spinosaurus yang telah pun berjaya mengalahkan tiga-tiga pahlawan tadi pun melakukanlah serangan besar-besaran dekat bandar ya. Akhir daripada Eternity Core pun dapat dilihat kembali. Dan waktu tu Kanata ni mengerang kesakitan, dan mereka ni nampaklah ada spear dekat badan Kanata tu. Dan waktu tu Kirino ni pun tahulah yang kalau Asumi adalah Decker. Dan waktu mereka tengah cuba untuk menyelamatkan Kanata tu, Mother Spinosaurus terus-terusan melakukan serangan di bandar, dan episod pun habis. So itulah dia episod ke-24 siri Ultraman Decker. Bagi Zai ini antara episod yang cukup emosional lah. Zai nasihatkan korang supaya jangan terlalu berekspektasi tinggi lah dekat episod 24 ni. So bagi Zai episod ni best je, tapi ada setengah orang agak kecewa lah sebab di episod 23 kita diperlihatkan seolah-olah macam Trigger dan juga Mother Spinosaurus ni akan melangsungkan satu pertarungan yang cukup epic. Bila episod 24 start, pertarungan antara Mother Spinosaurus dengan Trigger tu langsung tak ditunjukkan. Sebenarnya kita terus skip ke arah pertarungan antara Decker dengan Terra Facer. Trigger ni tahu-tahu jatuh je, itu je. Dan dekat sini pun kita pun nampaklah juga yang Kanata ni telah pun mula dijangkiti oleh spear. Dia ni nampak macam Agams. Kalau macam Agams tu logik lah sebab dia menggunakan spear sebagai sumber tenaga utama dia untuk menggunakan Terra Facer. Bila Kanata ni kena macam tu, dia buatkan Izzat fikir balik macam teori orang mengenai Decker tu adalah spear tu macam betul juga ya. Macam mula-mula dekat episod 1 Kanata dia dapat kuasa Decker waktu dia perangkat dekat dalam spear. Jadi Izzat rasa kalau orang kata Decker tu adalah spear yang berkhianat, dia rasa macam teori tu akan mula dibangkitkan sekali lagi lah. Walaupun ramai orang kata tak mungkin lah Decker tu adalah spear yang berkhianat apa semua kan, sebab dah dijelaskan oleh Decker Asumi sebelum ni. Tapi Izzat rasa teori tu akan bangkit lagi lah. Waktu Decker ni revert balik ke bentuk Kanata tu, kita ni dapat nampak lah yang deflation milik Kanata tu musnah ya. Dan waktu dia musnah tu kita boleh nampak macam ada cahaya warna hijau. Jadi itu menguatkan teori lah kalau Decker tu adalah spear yang berkhianat tu, seolah-olah macam betul lah teori itu. Tapi tak tahulah kenapa kan. Sebabnya di episod 24 sebelum ni macam seolah-olah macam menidakkan benda tu. Apa yang dah berlaku di episod 24 ni seolah-olah membangkitkan semula teori kalau Decker tu sebenarnya adalah spear yang berkhianat. Kita tak tahulah cerita sebenar Decker ni macam mana kan. Macam mana asal-usul dia kita memang tak tahu langsung lah. Kita kena tunggu di episod 25 nantilah. Tak tahulah akan ada ataupun tak. Kita tunggu je lah. Kalau ada bagus, kalau tak ada kita just berteori lah macam mana asal-usul Decker ni sebenarnya. Dan satu lagi Zat nak cakap dekat dalam episod kali ni, Zat sangat sukalah dengan lakonan Kanata ya dekat dalam cerita ni ataupun Hiroki Matsumoto. Zat memang suka dengan lakonan dia. Waktu dia menggunakan Tong no Jutsu tu, segala emosi yang dia ada tu memang dikeluarkan. Dan Zat rasa macam Hiroki Matsumoto ni ada harapan yang cukup cerah lah dekat dalam bidang hiburan ni. Zat sangat suka dengan lakonan Kanata dekat dalam episod kali ni. Episod yang lain pun okey, tapi Zat rasa kali ni dia memang lagi perform habis lah. Memang terbaik lah. Hiroki Matsumoto, Yuko Yanagi pun memang best lah. Lakonan dia sebagai Agams waktu dia menangis tu mungkinlah ramai orang ngata lah, dan mungkin akan jadi potential meme jugalah tu Agams menangis tu kan. Tapi Zat rasa macam lakonan Agams ataupun Yuko Yanagi sebagai Agams memang best lah lakonan dia. Bila dia nangis tu nampak lah sedih dia tu, dan pengakhiran dia pula berakhir dengan macam tu. Rasa macam tak ada satu pun rasanya Zat rasa yang
betul-betul hidup. Kalau macam juggler tu lain cerita lah, sebab juggler anti-hero kan. Last dia berjuang sekali dengan Orb, dan akhir sekali dia telah pun insaf, dan akhirnya dia ikut berjuang bersama dengan Orb. Mula kita ingatkan juggler mati, rupa-rupanya juggler hidup. So saya rasa itu sajalah video kita hari ini berkenaan dengan episod ke-24 siri Ultraman Decker. Kalau korang dah tengok episod ke-24 siri Ultraman Decker ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, ok? Jangan lupa like, share dan subscribe channel Z. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye. Are you sure about that?